bersama kita hari ini untuk pelancaran buku Puisi Menjadi Senjata untuk Arts for Grab Malaysia Day. Terima kasih. Orang ngantuk ni. Okey, untuk pengetahuan semua, buku ni Puisi Menjadi Senjata ni ini boleh didapati di distro buku dan kita juga ada t-shirt di sana. Baju Puisi Menjadi Senjata, kita boleh tengok abang sana pakai baju Puisi Menjadi Senjata yang berharga RM25. Jadi mungkin ada yang tak tahu buku ni berkenaan apa. Jadi saya ingin menjemput salah seorang daripada penulis, iaitu Rona Sina, untuk ke hadapan bagi menceritakan sedikit berkenaan dengan buku dan juga hasil tulisan beliau. Rona Sina. Assalamualaikum. Dalam Facebook ada kata ada 300 nak datang. Ada kot, nampak. Dia termasuklah senarai kemudian tu. Dalam buku Puisi Jadi Senjata ni, saya ada tulis satu puisi dan satu cerita. Ada sekian, lupakan kelakar Maharaja Lawak, lupakan carta lagu popular minggu ini, lupakan rumah tangga artis mana yang pecah berderai, lupakan datuk mana yang mintai artis, lupakan Profesor Zainal Keling, lupakan Mahathir yang memang nak lupa. Mari kita tulis ni, turun. Mari kita turun, bersihkan yang kotor, bersihkan yang korak. Dalam buku ini ada sebuah cerita yang saya tulis seminggu sebelum perhimpunan bersih, yang mana ketika itu kerajaan ataupun pemerintah ada fobia terhadap warna kuning. Siapa pakai kuning kena tangkap, siapa pakai kuning kena tangkap. Jadi saya harap hari ini relevan untuk saya baca dengan tajuk Hikayat Penyakit Kuning. Alkisah bermula cerita di sebuah negeri bernama Malas Sia-Sia. Rakyatnya hidup berbilang bangsa, sengsara berduka di bawah konsep satu merana. Kais pagi nak makan senja, kais malam nak bayar hutang keliling kepala. Tidak seperti Menteri Perdana, hidup mewah di dalam istana. Cincin permatanya saja berjuta-juta harganya. Bajunya berbagai warna, berbagai jenama. Harganya sudah tentulah istimewa. Tidak mengapa beban cukai dihempapkan ke jemala jelata. Inilah cerita baru nak bermula, kisah Menteri Perdana yang gundah gulana. Entah apa petaka penyakit ganjil mula melanda. Tidaklah tahu bagaimana punca bak kilat virus datang menyerang tubuhnya. Menteri Perdana jatuh gering, segala dilihat semuanya kuning. Masuk tandas nampak kuning, tengok dinding warna kuning, kucing melintas berbulu kuning, sarapan telur setengah masak nampak kuning. Pendek kata semua kuning, tidak air yang tidak kuning, semuanya kuning belaka. Dalam keadaan gering yang semakin parah, Menteri Perdana tetap tak mau kalah. Depan pegawai dia tunjuk gagah, seolah-olah tiada masalah. Mesyuarat bersidang seperti biasa untuk mengetahui perkembangan semasa. Segala menteri melapor berita untuk pengetahuan sang Menteri Perdana. Wahai Menteri Pertanian dan Tumbuh-tumbuhan, bagaimanakah keadaan projek pertanian kita? Soal Menteri Perdana. Menteri Pertanian tersengih geram, mata yang layu tiba-tiba terang. Mujur laporan sudah siap nak dibentang, betul salah cerita belakang. Inilah laporan projek pertanian kita, wahai Menteri Perdana yang sangat kami kasihi lagi disayangi. Kesemuanya sedang menjadi-jadi. Padi sudah masak dan sawah sudah menguning. Jangan sebut kuning! Beta tak boleh dengar. Tubuh beta akan jadi seram sejuk dan perut memulas-mulas. Tolong teruskan, tapi berhati-hati dengan perkataan, jerit Menteri Perdana sambil menekan perut. Muka pula berkerut-kerut bagai diserang angin sembugut. Ampun Menteri Perdana. Seterusnya juga projek tanaman durian, rambutan gading dan mangga harum manis di sebelah utara, semuanya sedang masak meranum dan berwarna. Jangan sebut warnanya. Beta tahu warna buah-buahan tersebut kuning kan? Ada
kali ini Menteri Perdana jatuh berguling-guling sebab terdengar perkataan kuning yang beliau sendiri sebutkan. Tapi beliau kuatkan semangat dan bangun semula duduk di tahtanya. Isterinya yang bertubuh besar tidak sempat bangun sebab terlalu berat. Jika tidak, dia akan bangun mengangkat Menteri Perdana dengan tangannya yang gagah perkasa. Sudah, Menteri Pengangkutan pula bagaimana? Tanya Menteri Perdana menahan sakit, mulutnya tersebit-sebit. Menteri Pengangkutan berdiri gagah membentang laporan. Kenderaan awam kepunyaan kita banyak yang rosak. Kontraktor yang mengambil tender membaiki kenderaan kita sudah lari. Tapi jangan risau, Patik akan mencari kontraktor yang lain dalam Yellow Pages. Kali ini bukan kepalang, penyakit kuning semakin menerjang. Menteri Perdana tergolek terlentang, terdengar yellow, matanya terbuntang. Bak disampuk mambang, isterinya juga tiba-tiba tumbang. Menggigil tubuhnya, bak ikan ternampak memerang. Jangkitan kuning tak dapat lagi dihalang. Menteri Kesihatan pantas bangkit, berfikir mencari penawar penyakit. Virus mesti dibunuh cepat sebelum semua menteri juga mendapat. Seluruh pelusuk negeri dicanang, diminta semua bomoh dan pawang. Kalau handal silalah datang, ubatkan penyakit yang menyerang. Segala hadiah dan ganjaran usahlah bimbang. Lumayan dila bang. Tapi entah apakah malang, apalah dosa. Sudah 1000 tabik berusaha, semuanya sia-sia belaka. Penyakit kuning tak bermaharajalela. Menteri Perdana, isterinya dan seluruh menteri dalam istana sugul, hatinya masyghul. Wahai Menteri Perdana, jangan bimbang, masih ada peluang. Patik ada kenal seorang pawang. Dia bukan orang sembarang, dari timur dia datang. Nanti Patik uruskan, kata Menteri Kesihatan. Menteri Perdana mengangguk setuju. Nak bercakap sudah tak lalu, mentelah pula melihat isterinya terlantar macam paus biru. Pawang Brahim menghadirkan diri, berpakaian hitam segap sekali, songkok dan keris sama tinggi. Menteri Perdana memandang sedikit geli. Bukan tak kenal sahabat lamanya ini. Sama-sama mencari katak buat umpan mengenai haruan dan keli. Perangai menipunya dulu semua orang tahu. Tapi Menteri Perdana tak peduli. Sakit punya pasal, Brahim pun jadi. Pawang Brahim duduk mencangkung seperti katak di celah kangkung. Kemenyan dibakar, standi dinyala, serapah jampi mula bergama. Tak boleh jadi ni. Ni gara-gara tersampuk mambang kuning ni. Rumah Brahim sambil lidah terjeling-jeling. Menteri Perdana dan isterinya terus jatuh terjelembuk. Menteri Kesihatan segera berlari dan berbisik di telinga Pawang Brahim, tolong jangan sentuh perkataan kuning, dia alahan. Menteri Perdana tercungak-cungak, isterinya tersangap-sangap. Pawang Brahim meneruskan cakap, ambo boleh ubatkan ni dengan syarat sediakan semangkuk pulut kuning. Sekali lagi Menteri Perdana dan isterinya menggelepar, bak kerbau tertelan selipar. Jangan! Jerit isteri Menteri Perdana. Menteri Kesihatan juga bertepik, teruskan jampi dan mengubati Menteri Perdana dan jangan cakap apa-apa. Nanti lain jadinya, bertambah parah pula. Pawang Brahim tersipu kerana tak sedar perbuatannya menambah sakit Menteri Perdana dan isteri. Dia lalu tersengih menahan malu. Kali ini tidak dapat dikawal lagi. Menteri Perdana tiba-tiba tegak berdiri sebelum jatuh mengancing gigi. Mulut berbuih, busuk sekali. Isterinya juga begitu, memandang Pawang Brahim menjerit seperti ternampak hantu. Tubuhnya yang besar menjadi lesu, jatuh menghempak suaminya yang dah lama kaku. Kedua-duanya tak bergerak dan layu. Seluruh istana menjadi gempa. Masing-masing terkejut besar. Pawang Brahim juga panik dan pelik. Mengapa tiba-tiba kedua-duanya mati selepas melihat mukanya yang memang tak cantik? Pawang Brahim keluar dari istana pada senja yang hening, sambil menutup mulut, menyembunyikan giginya yang kuning. Sekian adanya. Terima kasih. Tepukan keburuk untuk Rona Sina. Jadi untuk pengetahuan semua, sekali lagi saya ingin memberi deskripsi berkenaan buku ini ya. Ini adalah himpunan anak-anak muda dan juga rakyat, himpunan sajak berkenaan dengan freedom of speech, Pak Samad dan juga event bersih yang berlangsung pada Julai lepas. Jadi untuk seterusnya saya ingin menjemput saudara M. Faizal yang merupakan salah seorang juga penulis untuk buku ini untuk membacakan hasil tulisan beliau.
kebenaran yang tak dituntut. Bila masanya kita bebas dari hukum melirik kata-kata benar, zaman ini semakin lelah daripada musim perang sejarah. Sajak-sajak kian kaku, tiada tempat menyucikan manifesto saban pilihan raya. Media massa seperti berhenti membicarakan puisi, terkecuali para artis berdada gebu yang membacakannya. Haruskah aku hanya menulis tentang mawar kembang pagi, layu petang hilang serinya, ketika anak wawasan kering gigi mendengar lidah pimpinan bercakar, masalah yang tak pernah usai, berhujah tentang rakyat mengharap partai-partai membela. Bila waktunya kita bebas menulis kebenaran zaman ini, sangkakala semakin mahu ditiupkan, aku semakin takut untuk mati dan semakin berani menjahit kebenaran yang tak dituntut. Sekian.